Buletin Didik 30 Jun bersama saya Mimi Azira Abdullah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kecemerlangan pendidikan sentiasa menjadi agenda utama bagi Kementerian Pendidikan KPM. Justru tuntutan untuk menyediakan kesamarataan menjadi tanggungjawab dalam memastikan murid berkeperluan khas MBK diberi peluang mencapai tahap cemerlang dalam semua program yang dilaksanakan. Berlangsung di Merlimau, Melaka hari ini, Majlis Tilawah Al-Quran Pendidikan Khas Peringkat Daerah Jasin. 310 MBK dari 41 sekolah menyertai program ini yang dijalankan bagi memberi peluang kepada MBK daripada pelbagai kategori meningkatkan potensi diri. Antara pertandingan yang dijalankan ialah hafazan dan tilawah Al-Quran, bercerita kisah Nabi, deklamasi sajak, nyanyian solo dakwah serta tulisan khat. Selain menyemai rasa cinta terhadap agama dan mengukuhkan asas kerohanian, pertandingan ini juga dapat mewujudkan jaringan persahabatan antara sekolah dalam daerah yang sama. Program yang dianjurkan di peringkat daerah ini juga secara tidak langsung meningkatkan kesedaran untuk tidak meminggirkan murid berkeperluan khas. Ia turut memberi peluang dan ruang untuk mereka menonjolkan bakat dan potensi masing-masing dalam pelbagai bidang. Kira-kira 10,000 botol plastik dan penutup botol digunakan bagi menghasilkan mural bertemakan alam sekitar di Sekolah Menengah Kebangsaan Darul Ihsan Selayang Baru, Selangor. Karya hasil ciptaan lebih 1,000 pelajar dan guru serta dibantu 2 pelukis tempatan itu bersempena kempen hijau anjuran Garnier Malaysia. Majlis pelancarannya dirasmikan Timbalan Pengarah Sektor Pengurusan Sekolah Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, Marpuaton Sastro. Menurut Pengetua SMK Darul Ihsan, Norlia Abu Bakar, sekolah itu terlibat secara aktif dalam menyokong melestarikan alam sekitar. Pelbagai program kesedaran diadakan termasuk menjalin kerjasama dengan agensi kerajaan dan Kelab Pencinta Alam Malaysia untuk meningkatkan kesedaran menjaga alam sekitar dalam kalangan pelajar. Antara projek yang menjadi kejayaan sekolah ini ialah menghasilkan 7,500 eco-bricks daripada pengumpulan 3.2 tan plastik. Bahan itu kemudiannya digunakan sebagai pengganti batu bata bagi menghasilkan dinding penebat dan perabot luar. Bersempena kempen hijau ini juga, pelbagai aktiviti dianjurkan, antaranya membuat lilin menggunakan minyak masak terpakai dan menghasilkan beg daripada baju. Program kesedaran bersama Garnier Malaysia juga antara usaha memupuk generasi hero hijau melalui pendidikan. Turut diadakan sesi webinar, bengkel dan melatih guru mengenai kepentingan amalan 3R iaitu Reduce, Reuse dan Recycle. Kursus kosmetologi yang ditawarkan di College Vocational semakin menjadi pilihan pelajar yang melihatnya sebagai bidang yang bakal berkembang pesat dalam negara. Bukan sahaja pelajar, malah tenaga pengajar juga diberi pendedahan dan galakan untuk menyertai pelbagai pertandingan bagi mengasah bakat dan kemahiran masing-masing. Antara College Vocational KV yang aktif dalam menyertai pelbagai pertandingan dan seminar ialah KV Keningau, Sabah. Pasukan guru kosmetologi KV ini telah membentangkan inovasi gincu yang dihasilkan mereka di persidangan International Liberty Interdisciplinary Studies di Chicago, Amerika Syarikat. Penghasilan produk gincu ini digabungkan dengan alat sanitasi tangan yang mengandungi cecair pembasmi kuman. Bukan itu saja, gincu ini boleh diganti dengan menukar pelapik di dalamnya sekaligus menjimatkan. Manakala bahagian pembasmi kuman boleh diisi semula sekiranya telah habis digunakan. Alat ini juga ringan dan mudah disimpan serta dibawa ke mana-mana. Sudah pasti inovasi guru ini mampu memberi inspirasi dan ilham kepada pelajar didikan mereka. Sementara itu, dalam usaha menggilap potensi murid, Sekolah Berprestasi Tinggi Sekolah Kebangsaan Sarjana Impian SKSI Kajang telah menganjurkan kejohanan catur antarabangsa dalam talian seimpian Hulu Langat 2022. Kejohanan selama 2 hari itu berjaya menarik 1,080 peserta dari 5 negara iaitu Malaysia, Indonesia, Filipina, India dan Singapura. 10 kategori lelaki dan perempuan dipertandingkan iaitu bawah 10, 11, 12, 15 dan 17 tahun. Ia adalah kali kedua kejohanan itu dianjurkan secara dalam talian kerana sambutan yang menggalakkan. Majlis penyampaian hadiah berlangsung minggu lalu disempurnakan Ketua Penolong Pengarah Unit Pusat Co-Kurikulum Sektor Pembangunan Murid Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, Abdul Aziz Ibrahim. Turut melihat keseluruhan perjalanan program, Guru Besar SKSI Suminah Kasolang.
Bertemu kembali. Setelah lebih 2 tahun tiada pertandingan sukan secara fizikal, kejohanan sepak takraw sekolah rendah bawah 12 tahun peringkat daerah Perak Tengah mendapat sambutan yang amat menggalakkan. 38 regu dari 28 sekolah rendah telah mengambil bahagian dalam acara yang diadakan selama 2 hari di Sekolah Kebangsaan Sri Iskandar, Perak. Menurut Pengerusi Jawatan Kuasa Teknikal dan Pembangunan Sukan Sepak Takraw Majlis Sukan Daerah Perak Tengah Khairuddin Abu Hanifah, sepak takraw merupakan antara sukan yang popular dalam kalangan murid sekolah, khususnya di kawasan luar bandar, selain bola sepak dan badminton. Permainan sepak takraw ini, saya kata tadi kelembutan dan juga ketakasan. Dua elemen ini cukup penting kerana kelembutan ini adalah kemahiran. Kemahiran daripada latih tubi yang diterima oleh pelajar. Kerana dalam permainan sepak takraw ada 3 kemahiran yang perlu mereka tahu. Yang pertama, sepak sila. Yang kedua, umpanan. Dan yang ketiga, rejaman. Ketiga-tiga ini memerlukan kelembutan dan juga kemahiran yang tinggi. Manakala ketakasan ini akan didapati oleh pelajar apabila mereka mempunyai daya kemahiran dan ketangkasan yang cukup tinggi. Tambahnya, sepak takraw salah satu sukan yang menjadi keutamaan di sekolah-sekolah bagi meningkatkan pencapaian murid dalam bidang sukan. Jelasnya, faktor fasiliti sukan yang terhad di kawasan luar bandar menyebabkan sukan-sukan lain tidak begitu dimainkan oleh pelajar-pelajar di sini. Dalam kejohanan itu, SK Suap Padi yang dibarisi murid masyarakat orang asli muncul johan dan bakal mewakili daerah ke kejohanan peringkat negeri yang akan diadakan pada Ogos nanti. Majlis Amanah Rakyat MARA memperuntukkan 1.5 juta ringgit bagi meningkatkan latihan dan pembangunan kompetensi warga pendidiknya. Ia bagi memastikan kualiti pendidikan di institusi pendidikan MARA IPMA setanding negara maju. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Seri Mahzir Khalid berkata MARA juga menawarkan peluang melanjutkan pengajian bagi peringkat ijazah Doktor Falsafah, Sarjana, Sijil Profesional, Sijil Kemahiran dan Diploma. Kemudahan pembelajaran ke peringkat lebih tinggi itu sudah diberikan kepada 4,336 warga pendidik MARA sejak 2002 hingga 2020. Bahawa para pendidik, di mana juga mereka berada, mereka boleh dikatakan sebagai sebahagian daripada yang membangunkan agenda negara bangsa. Selain pendidik, MARA juga komited memastikan pelajar IPMA belajar dalam suasana kondusif. Ia melalui penjagaan kebajikan serta menaik taraf kemudahan infrastruktur di pusat pendidikan MARA bagi menjamin keselesaan lebih 100,000 pelajar. Sejajar dengan perkembangan 5G, Datuk Seri Mahzir berkata usaha mempertingkat rangkaian liputan internet sedang dilakukan di IPMA. Malah MARA juga sudah mengenal pasti kawasan untuk dinaik taraf. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Majlis Sambutan Hari Pendidikan MARA 2022 siang tadi. Pada sambutan itu, bekas pengarah Kolej Kemahiran Tinggi MARA KKTM Pasir Mas Kelantan, Hambali Ahmad, menerima anugerah tokoh pendidik MARA. Selain itu, 26 pendidik menerima anugerah pendidik cemerlang MARA yang melayakkan penerima mengikuti latihan profesional anjuran bahagian sumber manusia. Pada majlis itu juga, Datuk Seri Mahzir menerima watika pelantikan sebagai Presiden Organisation for Industrial, Spiritual and Cultural Advancement International Chapter berkuat kuasa sehingga 17 Jun 2025. Baiklah, pengalaman berdepan kesukaran selepas terbabit kemalangan tidak mematahkan semangat 9 peserta MasterChef Return to Work RTW yang dianjurkan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Program yang julung kali diadakan bertujuan melahirkan lebih ramai usahawan dalam bidang seni kulinari selain membantu mereka kembali ke alam pekerjaan. Program dengan kerjasama Kolej Komuniti Selayang berlangsung selama 2 hari melibatkan pencarum perkeso yang hilang keupayaan akibat kemalangan pekerjaan atau penyakit dan dipulihkan menerusi rawatan rehabilitasi di bawah program RTW. Perkeso akan memberikan latihan kepada mereka seperti inilah, latihan seperti ini untuk mereka kemahiran, upskilling, reskilling kepada mereka, dan seterusnya mereka boleh memilih untuk kembali bekerja ke syarikat yang sama, syarikat yang lain, ataupun mereka boleh berperniagaan sendiri ataupun sebagai yang dipanggil keusahawanan. Jadi modal tu sebenarnya perkeso tak beli modal. Terdahulu, beliau menjadi juri program masakan yang turut diadili 2 lagi juri jemputan iaitu blogger masakan Nurhayati Zainul Abidin atau Yati Kitchen dan Ketua Chef Kolej Komuniti Selayang Muhammad Kamil Zulkifli. Juara diraih Muhammad Asri Muhammad Syarab 39 tahun yang berpengalaman selama 22 tahun sebagai chef.
Bagi peserta lain, program RTW satu peluang terbaik untuk kembali membina harapan selepas hilang upaya akibat kemalangan. Memang banyak orang akan give up, tapi kalau saya terus give up, saya tak nak orang mengharap orang. Sampai bila kita nak harap orang kalau diri kita tak boleh nak sendiri bangun. Program-program macam ni lah kan, sebab kita nak kerja belum tentu boleh kan. So kita akan kita cuba berdikari lah dengan cuba buat macam ni, tambah pendapatan sebab saya pun suri rumah kan. Sehingga Mei lalu, program RTW Perkeso membantu 45,230 pencarumnya untuk kembali bekerja. Musim panas di Eropah bukan sahaja memberi kesan kepada manusia tetapi juga hidupan lain. Di Rom, Itali, pekerja di sebuah zoo menyediakan makanan beku kepada haiwan yang turut bergelut dengan suhu panas melampau. Menurut kurator utama Bioparco di Roma, Yitzhak Yadid, konsepnya sama seperti manusia yang mencari aiskrim di musim panas untuk menyejukkan badan. Pihaknya memberi daging, ikan dan buah-buahan beku kepada haiwan di zoo berkenaan. Bukan itu sahaja, semua haiwan boleh berteduh di bawah kawasan berbumbung selain menyejukkan badan di dalam kolam yang selalu ditukar airnya. Untuk haiwan seperti gajah pula, mereka disiram dengan air lebih kerap berbanding biasa. Zoo berkeluasan 42 ekar ini menempatkan lebih 1,000 haiwan daripada 222 spesies. Ribuan pengunjung membanjiri Shanghai Disneyland hari ini apabila taman tema itu dibuka kembali selepas ditutup kira-kira 3 bulan akibat penularan COVID-19. Tiket-tiket untuk hari pertama pembukaan habis terjual dalam tempoh singkat. Rata-rata pengunjung memuji usaha taman tema ini dalam memastikan SOP dipatuhi. Di sini, pemakaian pelitup muka, penjarakan fizikal dan imbasan suhu kekal dikuatkuasakan dalam kalangan pengunjung dan petugas. 觉得乐园已经做得很周到了，然后随处都可见的那个洗手液、那个护手的，对，都还可以。然后我在外面排队等的时候，他一直在擦拭那个栏杆、消毒等方面工作做得很好。不一定要过来为了做什么就是 attraction 或者 ride 在里面享受一下这个环境，听音乐，然后找个地方坐坐也可以，也是很好的一种就是放松的方式。 Seperti di kebanyakan taman tema, jumlah pengunjung di Disneyland Shanghai dihadkan kepada hanya 30% daripada kapasiti harian mengikut ketetapan kerajaan China. Terkenal sebagai sebuah negara yang suka berhibur, sekumpulan penghibur di Brazil membuat persembahan di hospital. Yang pasti bukan hanya pesakit, kaki tangan hospital turut mengambil peluang untuk berhibur. Langkah ini dibuat oleh sekumpulan penghibur dikenali sebagai Doctors of Joy. Ini dilakukan mereka di sebuah hospital di ibu kota Brazil, Rio de Janeiro. Lebih menyeronokkan apabila beberapa kaki tangan hospital turut menyertai kumpulan penghibur itu. Malah setiap pesakit turut memberi sambutan menggalakkan. Ia dipercayai diadakan setiap Jun bagi meraihkan acara tradisi dikenali sebagai São João. Begitupun akibat COVID-19, acara ini pernah ditangguhkan 2 tahun dan tidak seperti sebelumnya, kali ini mereka tidak berpakaian seperti badut. Semua penghibur masih memakai pelitup muka. Sukan dimulakan dengan badminton terbuka Malaysia memasuki pusingan kedua ketika tumpuan terarah kepada Lee Zijia, penyokong negara yang membanjiri Axiata Arena petang tadi nyata hampa apabila pemain nombor 5 dunia itu tersingkir tewas kepada pemain bukan pilihan dari Indonesia, Shesar Hiren Rustavito.
Pertarungan petang tadi berlarutan sehingga lebih sejam, menyaksikan Shesar lebih bijak mengawal emosi. Seterusnya mara ke suku akhir dengan kemenangan 21-19, 19-21, 21-16. Gandingan profesional negara sebelum itu menceriakan penyokong tempatan. Mereka menundukkan juara Olimpik Liang Wang Chilin untuk mara ke suku akhir. Cuma 41 minit diperlukan dengan keputusan 21-17, 21-18. Turut mencipta kejutan bergu wanita Anna Ching Yi Chong yang berpasangan dengan Teo Mei Jing. Mereka mara ke suku akhir mengetepikan pilihan kedua dari Korea Selatan, Lee So-hee dan Shin Seung-chan. Bola sepak Liga Super, Negeri Sembilan FC kembali melonjak ke tangga kedua selepas seri tanpa jaringan menentang Terengganu FC di arena lawan. Negeri Sembilan kini mengumpul 20 mata, ketinggalan 2 mata di belakang pendahulu Liga, Johor Darul Takzim. Perlawanan Negeri Sembilan FC menentang Terengganu FC di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin Gong Badak terhenti seketika minit ke-13 akibat hujan lebat dan petir. Sebaik permainan bersambung, Terengganu tampak menguasai saingan namun buntu memecah percaturan Negeri Sembilan yang lebih bertahan. Aksi selepas rehat lebih rancak dengan kedua-dua pasukan saling menyerang balas, memaksa penjaga gol tuan rumah Rahadi Azli Rahalim dan penjaga gawang Negeri Sembilan Ahmad Shihan Hazmi Muhammad bekerja keras. Sehingga perlawanan tamat, kedudukan tanpa jaringan kekal. Keputusan itu nyata memberi kelegaan buat Negeri Sembilan mencuri 1 mata di arena lawan. 1 mata itu juga membolehkan mereka kembali ke tangga kedua dengan 20 mata, manakala Terengganu naik 1 anak tangga di tempat ke-7 dengan 10 mata. Kejuaraan tenis Wimbledon antara yang menjadi tumpuan perlawanan pusingan kedua. Pertemuan 2 pemain berpengalaman Andy Murray dari Britain menentang John Isner. Andy Murray, 35 tahun, juara 2 kali Wimbledon, turun berdepan John Isner dari Amerika Syarikat. Berlangsung sengit, Isner menang 2 set awal 6-4, 7-6. Murray yang pernah bergelar pemain nombor 1 dunia selama 41 minggu, nyata tidak mengalah apabila menguasai set ketiga 7-6. Begitupun Isner, 2 tahun lebih tua daripada Murray, lebih bertenaga untuk menamatkan set keempat 6-4. Dalam satu lagi perlawanan, pemain nombor 3 dunia Novak Djokovic mudah melepasi pusingan kedua. Dia menewaskan pemain Australia Thanasi Kokkinakis, pemain ranking ke-79 dunia. Djokovic menang 6-1, 6-2. Aksi wanita, juara 2018 Angelique Kerber dari Jerman juga tidak menghadapi masalah untuk mencatat kemenangan straight set. Berdepan pemain Poland Magdalena, Kerber menang dengan keputusan 6-3, 6-3. Bagaimanapun, hasrat wakil tuan rumah juga pilihan ke-9 Emma Raducanu untuk melangkah lebih jauh tidak kesampaian. Juara terbuka Amerika Syarikat berusia 19 tahun itu tumpas kepada pemain ranking ke-55 dunia dari Perancis, Caroline Garcia, 6-3, 6-3. Sisipan filem animasi terbaru Minions The Rise of Gru mengakhiri buletin didik hari ini. Filem ini menemui peminat di Pawagam mulai hari ini termasuk di Malaysia. Saya Mimi Azira Abdullah, salam hormat dan kita jumpa lagi. Ayana banana iguana chipolata. But also Stuart Smith, the captain, willkommen. Good flight. Peanut? Hello, Peanut? Oh, yes, please. Peanut. Peanut. Uh, Okay, vamos.